bila kita bersama. Ya Zah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Zat. Kenapa ni? Oh, saya bukan. Saya tengah tengok berapa skor sekarang. Sekarang ni tengah berlangsungnya perlawanan final ni. Ya. Copa America antara Brazil dan juga Argentina. Tapi tak apa, kita kerja dulu. Sambil-sambil tu kita tengok update nanti orang share. Berapa kosong dah ni. So, baru itulah. kick off pukul 8. Baru dia 5, 4, 3. Oh, Zek. Baik guys, macam biasa. Selamat datang ke Borak Kopitiam. Bersama dengan Zek Merikan hari ini dan juga sahabat kita Hafni Saad. Zat, hari ni hari kedua Hari kedua. Awak pun hari ni hari kedua. Yelah, saya macam daripada sana masuk ke sini. Ya. Gitu. Semalam kita kongsikan pengalaman untuk siapa yang belum pernah tahu ataupun tak tahu macam mana keadaan di dalam pusat vaksin. Jadi kita dah ada lintas langsung daripada sana dan juga studio semalam. Tapi hari ini kita nak bawakan cerita yang berbeza sikit lah. Yes. Tapi Betul. sebelum tu macam biasa Zack, kita nak kongsikan sikit update berkenaan dengan COVID lah. Ini kira harian kita kena update juga. Betul. Kes baru. Memang tak tahulah. Kita tak boleh nak cakap kita happy memang sebab memang tak happy pun. Angkanya sangat-sangat tinggi, 9,353 tau kes semalam. Ya betul. Dan seperti anda semua dapat lihat sekarang ini rata-rata menunjukkan kesan yang tidak baik walaupun kita ramai telah duduk di rumah dan sebagainya, tapi kita serahkan kepada yang lebih tahu, kepada yang lebih pakar. Dan kes kematian baru secara keseluruhannya 6,067 dan kes kematian baru adalah 87. Betul lah. Dan kalau kita tengok dekat slide sekarang ada pecahan mengikut negeri. Kalau kita tahu Selangor memang mencatatkan jumlah yang tertinggi seperti hari-hari sebelum ni. Kita nak cakap pasal SOP pun rasanya dah masuk tahun kedua ni. Orang semua tahu pasal SOP, tahu tak boleh keluar rumah. Cuma itulah nak minta sama-sama kita tolong patuh SOP tu, jangan langgar, kena bersabar juga buat masa sekarang. Kan? Masing-masing kena mainkan peranan masing-masing supaya kita sama-sama dapat bendung penularan pandemik COVID-19. Kalau belum mendaftar untuk vaksin tu, tolonglah daftar dekat MySejahtera dan tolong rajin-rajin untuk semakkan juga tengok bila tarikh untuk pendaftaran tu. Ya, betul. Tarikh untuk pendaftaran, tarikh untuk ambil Tarikh vaksin untuk ambil tu. vaksin, betul. Apa-apa sekalipun kita semua kena tahu kalau dapat tarikh itu tolong jangan sia-siakan. Tolong Betul, jangan betul. buat sebab ramai sebenarnya Hafni yang mereka bukan tak nak ambil vaksin tapi mereka tidak dapat lagi tarikh itu. Belum dapat mereka lagi. menanti-nantikan. Mereka belum dapat lagi. Jadi kalau tunggu giliran lah. betul. Jadi jika anda telah dapat tarikh anda, jangan lupa untuk melaksanakan tanggungjawab anda. Betul. Dan Baik. sekiranya dapat tarikh untuk pergi ke vaksin, tapi contohlah kalau ada simptom-simptom yang berkaitan dengan COVID, rasa macam tak sedap badan, rasa macam ni rasa kena pergi swab test dulu ni. Tolong jangan hadir ke pusat pemberian vaksin sebab kat situ ramai orang. Sebelum ni ada kes yang viral kan, yang mana ada orang yang positif COVID-19 pergi ke pusat pemberian vaksin, tak memasal. Pusat vaksin tu kena tutup, nak kena sanitize balik. Betul. Dan ini antara langkah-langkahnya di mana anda boleh melaporkan kesan susulan itu di MySejahtera. Jadi kalau anda ada simptom yang rasa macam tak sedap badan dan sebagainya, macam Hafni katakan tadi, Ini lepas ambil vaksin lah. selepas ambil vaksin anda boleh, dekat situ ada tulis click here to report. Jadi tak ada masalah, Dia akan insya-Allah. keluar satu ruangan lagi, antara jenis-jenis simptom apa side effect yang kita rasa, kita boleh pilih dekat situ. Kalau mungkin tak ada simptom yang tertulis dekat situ macam apa yang kita rasa, kita boleh terus berhubung terus dengan pejabat kesihatan ataupun mana-mana klinik yang berdekatan untuk mendapatkan advice daripada mereka. Betul. Cakap berkenaan advice, cakap berkenaan vaksin dan sebagainya. Sekarang ni tular di media sosial berkenaan berita-berita palsu tentang vaksin ini. Dan ini MCMC telah mengeluarkan kenyataan di mana berhati-hati dengan maklumat yang tidak benar mengenai pemberian vaksin. Jadi apa-apa saja yang kita dapat baca di Facebook, di WhatsApp yang tak sahih, yang tidak datang khas daripada yang Sumber yang betul lah. yang betul, jangan percaya. Betul. Sebab kadang-kadang itulah benda penularan berita yang kurang sahih ni, yang tak pasti ni. Ramai juga yang senang-senang berkongsi bila ada orang kongsikan forward dekat WhatsApp, dekat Facebook. Kalau kita tak pasti sama ada berita tu sahih ataupun tidak, betul ataupun tidak, kita tolong jangan panjang-panjangkan. Dapatkan daripada sumber yang tepat. Contohnya kita dapat daripada Buletin TV3. Contohnya kalau mungkin Zack mereka ada kongsikan, insya-Allah sahih. Boleh. Saya akan kongsi apa yang berita kongsi. Yelah, maksudnya kita repost balik daripada berita yang betul lah, Zack. Betul. Baik. Hafni, ni ada satu cerita nak kongsikan ni. Apa tu? Bila kita sebut pasal vaksin dan sebagainya kan. Semalam Zack tengah scroll dekat media sosial, Zack terjumpa satu video ni yang membuatkan Zack rasa macam wah. Dengar suara ni je terawang-awang. Berada di awang-awangan. Dekat pusat vaksin. Dekat pusat vaksin. Semalam? Semalam berlaku di... Saya lah. Bukan. Zack tengok video tu semalam. Oh, tengok video tu semalam. Dan benda ni berlaku di Dewan MBSA Shah Alam di mana Datuk Jamal. Datuk Jamal Abdillah selesai terima vaksin
Dan kemudian Datuk Jamal Abdillah dia punya sporting ni, dia hadiahkan lagu untuk mereka-mereka yang pergi dekat pusat vaksinasi tersebut. Betul. Dan tak silap Zack, kita ada video yang mungkin boleh dikongsikan kepada anda penonton-penonton Borak Kopitiam. Jom kita dengarkan sikit. Ini konsert free ni, free. Kita layan. Saya tak boleh. Saya kalau dengar suara Datuk Jamal, saya mesti nak kena dengar betul-betul. Suara dia tu suara emas Tapi Zain, maksudnya Datuk Jamal ni lepas dia ambil vaksin, dia buat persembahan. Yes. Maksudnya okey je ambil vaksin, tak ada apa-apa. Kena cocok ke semua tak ada benda, tak ada masalah. Ya, betul. Ni bayangkan kita bangun pagi, muka macam relax-relax nak pergi vaksin kan. Pergi vaksin tengah tunggu, tiba-tiba Datuk Jamal Abdillah perform. Lagu Kekasih Awal dan Air. Itu yang bahaya, Zain. Itu yang bahaya. Takut orang tak ambil vaksin semua. Kejap. Tunggu kejap. Saya nak pergi tengok Datuk Jamal dulu. Allah Akbar. Ambil vaksin dulu. Sebab ada yang menunggu dekat belakang juga. Tapi itulah apa yang kita cuba nak kongsikan sebenarnya. Sebab ada juga antara kawan-kawan kita yang takut jarum sebenarnya. Tapi semalam pun sempat saya tanya dengan doktor. Tak ada masalah sebab tak ada rasa apa pun katanya. Cakap pasal takut jarum ni, saya adalah orang yang takut jarum. Terus terang. Tapi saya dah ambil vaksin. Tak rasa. Okey, dia rasa macam mana? Cuba kongsi pengalaman sikit. Ni bukan nak cakap apa. Kita takut nanti bila kita cerita orang kata kita berlebih-lebih. Tapi memang tak rasa. Nampak memang melebih-lebih tu. Tak rasa. Memang tak rasa. Tak rasa. Tiba-tiba je dah. Tiba-tiba dah. Okey dah cik dah. Okey. Kiranya kalau orang yang takut jarum, insya-Allah tak ada masalah apa-apa. Boleh sama-sama juga ambil vaksin. Yes. Okey, kita nak kongsikan satu lagi cerita juga yang viral kan. Tadi dah cerita pasal Datuk Jamal buat persembahan. Ada satu lagi cerita yang sekarang ni kan kiranya macam tengah in. Orang buat video yang bertukar-tukar. Sekali bergerak bertukar baju. Tapi ada seorang akak ni ataupun kita boleh panggil makcik, saya kurang tahu nak panggil akak ke makcik. Kita panggil dia Aunty Onion. Aunty Onion. Cara dia buat ni memang smooth gila dan memang cool gila sambil duduk je. Orang lain semua nak kena bergerak, kena berjalan. Tapi akak ni ataupun makcik ni dia buat sambil duduk je. Sambil-sambil tu dia bercerita. Ada video dia. Jom kita tengok ni. Betul. Sebab sambil anda tengok, kita nak bagi tahu antara sebab yang membuatkan video ni viral adalah kerana transition dia begitu smooth. Nampak? Dia tukar baju dia. Lepas tu dia buat silang pula. Pap. Lepas tu dia buat tarik-tarik pula. Tarik sana. Tarik sini. Tukar lagi. Lepas tu yang trend sekarang, kibas tuala tu. Sekali dikibas, dia siap pakai remote. Power. Lepas tu ada satu payung. Sekejap. Nanti dia ambil payung. Dia buka, tutup. Lepas tu tukar lagi baju dia. Rajin betul kan diorang ni main tukar-tukar baju. Itulah. Dah lah. Nanti nak masak. Jom. Nampak tak? Ini yang membuatkan orang puji. Dia kata ada netizen yang komen. Dia kata, alright Aunty, you menang lah. Dia paling hebat champion lah. Dia paling hebat lah. Lagi satu, Aunty ni mempunyai 3 orang anak tau. Dan dia kata dia jadi rajin buat TikTok dan sebagainya ni sebab PKP. Yelah, duduk kat rumah kan. Mungkin kita tak tahu nak buat apa. Mungkin kurang hiburan, tak boleh nak keluar. Jadi ini antara hiburan-hiburan santai-santai lah bersama dengan keluarga. Jadi boleh cuba-cuba sebab kita tengok sekarang yang buat video bukan setakat orang remaja. Ada juga orang dewasa dan juga warga emas pun ada juga buat video. Comel juga kadang-kadang tengok kan. Betul. Dia macam memberi inspirasi lah. Hiburan-hiburan ringan orang kata. Betul, santai-santai. Ya, jadi ni kita dah berkongsikan tentang borak viral dan sebagainya. Kes pun kita dah update. Jadi seperti biasa, setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad, kita akan mendiskusikan topik tu. Macam hari ni ada apa, Hefni? Terus rasa macam serius tu nak mendiskusikan. Jadi yang hari ni kita cuba bincangkan ialah faktor pandemik COVID-19 yang menyumbang kepada ramai kehilangan kerja. Tapi macam mana mereka adaptasi situasi itu untuk mencari peluang pekerjaan untuk menjana pendapatan. Ambil. Tengok bila otai ni. Tai mana ada Zai. Apa Jangan tu? gitu Zai. Adaptasi dan sebagainya, janji kerja. Okey, jadi hari ni kita ada janji kerja. Nak tahu pusing-pusing lagi janji kerja apa yang dimasukkan dengan janji kerja ni? Jom kita saksikan. Apabila pandemik melanda sejak Mac tahun lalu, ramai yang terkesan sehingga menjejaskan kehidupan termasuk majikan dan pekerja. Malah, ada juga yang kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Untuk meneruskan kelangsungan hidup, pelbagai alternatif dicari bagi berdepan persekitaran yang mencabar ini. Berikut antara kerjaya yang boleh dilakukan semasa musim COVID-19 ini.
Bagi mereka yang mempunyai bakat dalam melakukan perniagaan kecil-kecilan, apa kata anda mula mencungkilnya? Memulakan industri makanan dari rumah menjadi alternatif terbaik. Dengan modal yang tidak tinggi, mereka yang kehilangan pekerjaan atau suri rumah sendiri sedikit sebanyak dapat membantu mencari sumber pendapatan. Antara makanan yang boleh dijual adalah pelbagai jenis kek dan pencuci mulut atau masakan sejuk beku. Antara cara yang paling senang dan tidak perlu mengeluarkan modal yang tinggi adalah menjadi ejen dropship. Terdapat banyak produk di pasaran yang memerlukan ejen-ejen kecil bagi memasarkan produk mereka. Ia juga dapat dijual secara dalam talian. Apa yang penting, kenali produk itu dahulu dan yang bersesuaian dengan sasaran pembeli anda. Tidak mengira barangan atau makanan. Sejak bermulanya kehidupan norma baharu, ramai yang mula membeli secara dalam talian. Kini, terdapat banyak syarikat penghantaran wujud dengan menawarkan perkhidmatan mereka. Dan peluang pekerjaan juga terbuka kepada mereka yang memerlukan. Namun, sekiranya mempunyai kenderaan, anda boleh sahaja cuba menghantar barangan atau makanan itu sendiri. Dewasa ini, kita tidak perlu memilih kerja. Apa yang penting sentiasa dapat menyediakan makanan dan keperluan harian demi kelangsungan hidup. Selamat mencuba! Itu antara beberapa ideanya. Mungkin kalau kita terlepas pandang ataupun tak tahu nak buat apa sekarang musim pandemik ni, tak boleh kerja pula, kilang tutup, tempat kerja tak boleh nak buka. Jadi itu antara ideanya, tapi kita akan bawakan banyak lagi selepas kita berhenti rehat dulu. Kembali selepas ni, Borak Kopi Tiam. Ya. Kalau cerita pasal kejayaan musim pandemik ni, sebenarnya saya tengok ramai kawan-kawan saya pun ada buat inisiatif lain. Kalau daripada sebelum ni mungkin bidangnya bidang office gitu kan, perbankan. Tiba-tiba musim PKP jual makanan. Tapi apa pun semuanya dilakukan untuk kelangsungan hidup. Kita faham, tak ada masalah pun semua tu. Kalau kita ada bakat tu, apa salahnya kalau kita gunakan, Zack? Betul, kena dengan topik kita hari ni. Apa-apa pun janji kerja. Janji kerja. Janji kerja. Baik, dan sekarang ni dalam talian kita ada seorang yang luar biasa juga. Tetamu kita ni, Muhammad Zamin Zakaria. Merupakan seorang usahawan yang juga struggle waktu PKP ni. Assalamualaikum, Cik Zamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Cik Zamin sihat Sihat, Alhamdulillah. Cik Zamin, nak tahu dulu sebelum tu, pekerjaan sekarang dulu nak tahu. Sekarang membuat bisnes apa? Sekarang ni kat rumah sebab saya buat bidang masakan lah, masakan online. Maksudnya masak di rumah, based on orang order, lepas tu hantar. Tapi sebenarnya mungkin kalau yang orang tengok ni kan, mungkin ni chef kot ataupun ada catering. Tapi sebenarnya Cik Zamin ni sebenarnya dulu adalah seorang pramugara. Betul. Betul. Jadi lepas tu jadi wedding planner. Betul. Daripada pramugara ke wedding planner, dan kenapa sekarang Cik Zamin memilih kerjaya dan bidang ni? Adakah mengikut trend ke, ataupun sebenarnya ada benda atau perkara yang Cik Zamin sendiri nak achieve? Okey, sebenarnya daripada jadi pramugara, lepas tu jadi wedding planner, jadi fashion designer, lepas tu sekarang berniaga online, berniaga makanan dekat rumah semua. Sebenarnya bukannya sebab ada dorongan apa-apa, sebenarnya itu adalah semuanya atas kelangsungan hidup dan sebab nak bayar bil lah. Okay. Nak tahu sikit sebanyaklah latar belakang semasa Cik Zamin bekerja sebagai seorang fashion design dan juga wedding planner tu kan. Berapa lama jadi seorang fashion designer dan juga wedding planner, dan apa antara event-event pernah dilakukan tu? Okey, sebenarnya saya terlibat secara tak langsung. Maksudnya secara consider sebagai second job. Maksudnya waktu itu saya masih kerja sebagai pramugara. Jadi waktu saya cuti, waktu saya tak ada kerja, tak buat kerja, maksudnya masa tengah off duty lah, saya buatlah kerja fashion, buat jadi wedding planner semua. Okey, antara event yang saya dah buat tu maksudnya untuk koleksi raya. Kalau ikutkan yang orang kenal lah, wedding Fitri Raya. Ya, wedding Fitri Raya saya yang handle, wedding Ramzan Sauti pun saya yang buat semua. Faham. Okey Zamin, kita pun dapat diberitahu juga kan, selain daripada fashion design dengan wedding planner ni juga,
Zami juga sambung kerja dekat pasar malam. Lepas tu involvekan diri dengan kulineri dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya apa yang mendorong Zamin untuk membuat macam-macam kerja ni? Sebenarnya macam ni, kalau hidup kat KL ni, kalau hidup untuk satu kerja memang tak akan pernah cukup sebenarnya. Tapi sebenarnya kerja ni bukan untuk cari duit semata-mata. Sebenarnya untuk pengalaman, untuk kelangsungan, maksudnya sebagai backup untuk apa yang kita buat sekarang lah. Faham. Maksudnya Supaya saluran pendapatan tu berterusan lah Cik Zamin. Berterusan. Kalau yang satu sumber terhenti, ada sumber lain. Satu yang terhenti, ada sumber lain. Maksudnya kita tak terkejut dengan apa yang terjadi. Maksudnya kalau ada satu halangan untuk satu kerja tu, maksudnya kita tak boleh buat sekarang. Lepas tu, kalau tak boleh buat yang ni, kita buat yang ni. Kalau tak boleh buat yang ni, tak boleh buat yang ni. So maksudnya kalau kita semua benda tak boleh buat, kita explore benda baru lagi. Jangan berhenti. Faham. Ni dekat situasi meniaga pasar malam ni Cik Zamin ni, ada dalam video kita sekarang ni. Macam-macam menu ada dijual tu. Berembun tu. Ni masak sendiri ke Zamin? Saya masak sendiri, saya pasang kemah sendiri, saya berniaga sendiri. Allah, berbakat betul ni Cik Zamin ni. Ya. Zamin, tapi nak tahu jugalah, kita cakap pasal kalau habis satu kerja tu, peluang tu, kita cuba move on ke pekerjaan yang lain kan. Kadang-kadang ada orang yang dia stuck terlalu lama kat satu pekerjaan tu, bila dia kehilangan kerja tu, dia seperti tak tahu Hilang nak arah. ke mana, nak buat apa. Jadi macam mana Cik Zamin sendiri, daripada kehilangan satu sumber pendapatan tu, tiba-tiba datang inspirasi untuk buat yang ini, nak buat yang itu, macam mana? Dan macam mana boleh ada semangat tu? Saya sebenarnya berpegang pada prinsip selalu prepare for worse. Maksudnya apa-apa yang kita buat kerja sekarang ni jangan terlalu selesa. Maksudnya ada berbagai-bagai sebab untuk kita hilang kerja, untuk kita tak boleh buat kerja tu. Maksudnya selalu prepare. Maksudnya kalaupun kita tak buat sekarang, kita kena ada info pasal benda-benda lain juga. Maksudnya macam contoh saya jadi wedding planner sekarang. Tiba-tiba katakanlah saya tak boleh nak meneruskan bidang wedding planner. Tak, maksudnya saya tak nak terjatuh dari tempat tinggi. Kalau nak jatuh Wow. dah. Sakit tu tak terasa sangat dah. Wow. Inspiring. Jadi maksudnya selalu prepare, selalu explore. Kalau saya pergi pasar malam, sebelum saya berniaga pasar malam, saya tengok orang berniaga. Dia berniaga macam ni. Walaupun masa tu saya tak pernah planning pun saya nak berniaga pasar malam. Tapi saya ambil tahu pasal orang yang berniaga pasar malam tu apa, orang yang berniaga buah macam mana, orang berniaga makanan macam mana, orang berniaga pakaian macam mana. Maksudnya kadang-kadang tengok orang berniaga online. Macam mana you berniaga online, walaupun kita tak buat sekarang, tapi at least benda tu dah ada dalam otak kita lah. Jangan kita buat satu kerja tu kita dah tak pandang kiri kanan dah. Maksudnya kita nak ambil tahu. Tapi kan Zamin, sebab Zamin punya bidang ni daripada fashion design kepada wedding planner, dia skop tu kalau kita tengok lari jauh tu ke pasar malam tu. Memang kalau kita keluar kita tengok banyak peluang yang ada, tapi kenapa memilih untuk berniaga di pasar malam berbanding dengan peluang-peluang lain? Okey, untuk tempoh pandemik lah, saya khusus pada tempoh pandemik saya kena cari pendapatan yang instant. Maksudnya on the spot punya income. Saya tak boleh buat satu kerja yang pendapatan dia tu kena tunggu lama atau apa. Sebab saya kena selalu ada menjana pendapatan setiap hari. Saya tak boleh nak tunggu. Maksudnya kalau macam saya berniaga pasar malam ni, benda yang saya boleh buat hari-hari, ataupun bila wedding tu dah boleh start balik atau apa semua, saya boleh stop benda ni. Saya tak ada komit dengan mana-mana pihak. Faham. Sebab tu saya buat sendiri semua. Tapi Zamin, ada tak nak kongsikan dengan kita penonton Borak Kopitiam semua kisah-kisah menarik yang boleh dijadikan iktibar sejak kita berdepan dengan situasi yang begitu sukar macam ni? Mungkin ada cerita-cerita yang Zamin boleh kongsikan dengan kita. Kalau pasal wedding, pasal fashion tu, saya rasa tak payah share lah kot, sebab itu benda biasa je bagi saya. Tapi benda yang baru yang saya nak share kat sini adalah pasal berniaga pasar malam dengan pasal berniaga dari rumah, masak sendiri, buat sendiri apa semua. Maksudnya benda ni benda baru bagi saya. Basic memasak tu of course lah saya dah ada sikit-sikit sebanyak, tapi kena enhance sikit lagi lah. So saya belajar dengan kakak-kakak saya, adik-adik saya macam mana nak masak itu, macam mana masak ini. So jadinya pengalaman yang paling saya rasa macam best nak share adalah bila berdepan dengan keadaan cuaca waktu berniaga, hujan lebat, macam mana saya nak angkut barang, basah kuyup, itu yang semua saya tak pernah buat selama ni. Macam mana saya nak prepare makanan, sebab saya bukannya orang expert masak tau.
Jadi saya nak Belajar prepare lah. bila, pukul berapa, sampai saya daripada malam bawa ke pagi saya tak tidur tau. Wah, yelah nak kena Sama prepare makanan semua tu. kan. Sebab kita nervous, kita nak make sure benda yang kita buat tu okey, sedap, orang terima semua. Yelah. Tambah-tambah bila melibatkan nak beri makan kepada orang kan, Zamin kan? Kita nak bagi makan ke orang, yang tu paling kena jaga lah. Dia bukan macam baju boleh alter-alter lepas tu. Orang dah rasa sekali dah time tu pula Orang dah tahu rasa. kan. Time tu terutama Okey. sekali kebersihan, macam- rasa dia semua tu kena jaga walaupun dia duduk semalam. Okey, Zamin. Macam Zamin, yelah seorang pramugara, kemudian beralih ke wedding planner, fashion designer dan sebagainya. Dan sekarang berniaga di pasar malam. Bagaimana pula dengan ramai orang yang terkesan tapi dia malu dan tak mahu buat kerja-kerja yang macam Zamin buat ni? Mungkin Zamin boleh nasihatkan sikit. Sebab apa? Diorang mungkin nak kata takut dengan kata-kata orang ke apa ke. So, ada nasihat tak yang Zamin boleh berikan kepada mereka-mereka ni? Okey, kalau bab tu saya berpegang pada kata-kata mak saya, malu. Kalau malu tu untuk satu hal je dalam hidup ni. Malu adalah bila kita buat benda salah ataupun malu bila kita buat benda yang terlarang. Selain daripada itu, buat apa nak malu? Sebab yang bayar bil kita, yang nak hadap komitmen tu kita. Betul. Lagipun nak malu buat apa? Sebab semua orang pun hidup dalam norma baru. Tak ada siapa lah sebenarnya nak fikirkan apa yang kita buat sebenarnya. Betul. Dalam situasi sekarang kan, faham keadaannya tu, situasi orang tak sekarang. kisah janji kita bekerja cari duit Janji untuk kelangsungan kerja, hidup. janji Okey. halal. Mungkin kalau ada orang mungkin nak bertanya-tanya, mungkin ada juga yang nak order pesanan makanan ke kan, ada social media boleh dikongsikan, Zamin? Untuk sekarang ni social media saya tu boleh follow IG saya dekat Zamin Zawani, Zamin Zawani dekat IG saya lah. Faham. Ikut apa yang saya buat kat situ. Alright. Terima kasih Zamin. Semoga Okey. segala perkongsian Zamin ni akan memberi inspirasi kepada mereka di luar sana seperti kita juga. Betul, Rasa insyaAllah. macam, orang hebat macam ni pun sekarang yelah norma baru kan. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan Zamin insya-Allah. InsyaAllah. Sama-sama kita. Stay safe Zamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Hefni, nak tahu tak bila saya dengar Zamin cakap ni kan, saya teringat satu benda. Apa tu? Ada mentor saya pernah cakap kepada Okey, saya. apa Dia yang kata apa? disampaikan? Dia kata nak bangun, nak tidur. Kalau nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Kalau tak nak buat, tak payah buat. Jadi Saya terus macam, ya Zain Allah. ambil yang mana tu? Saya ambil semua. Nak bangun, nak tidur. So tidur. Ingatkan ambil yang ujungnya. Tak payah buat. Tak ada mood, tak payah buat. Baik, Okey. jadi guys, seperti biasa mood kita janji kerja. Alright, tak ada malu-malu dan sebagainya. Dan sekarang kita ada bingkisan yang ingin dikongsikan kepada anda yang disediakan oleh sahabat kita ni, Kokok. Betul. Jom sama-sama kita saksikan. Kalau saya kagumlah dengan dia, pandai kot. Nama dia Zaid Suhaila binti Abdul Aziz, berumur 31 tahun. Dia merupakan seorang graduate master daripada University of Nottingham dan kini bekerja di bahagian perencitan. Rasa macam pelik kan? Pandai ni. So, pada tanya kita ada Suhaila. Hai. Mungkin Suhaila boleh ceritakan sejak bila Suhaila bekerja dalam bidang perencitan. Kita start kerja lepas graduate tahun 2013. Masa Suhaila belajar ambil bidang apa dan kenapa memilih bidang kerja ni? Masa kita belajar dulu chemical engineering with environmental engineering tau. So masa tu just fikir nak sambung belajar sebab dapatkan beasiswa. So beasiswa tu masa tu dapat 3 je. Sama ada nak ambil engineering, medik ataupun nak ambil TESOL. Ambil engineering lah. So tu yang engineering tu masa pilih course tu pun kita tengok tau course tu. Course apa yang rasa-rasa sesuai untuk kita sebagai perempuan. Sebenarnya kita minat electrical masa kalau engineering. Tapi fikir balik electrical tak sesuai ke kau perempuan. So terpaksa lah ambil chemical. So ambil chemical tu masa dah study chemical apa semua dah belajar. Kita masa intern. Dan masa internship tu kita dah rasa macam betul ke kita nak teruskan lagi dengan pekerjaan ni kan. Dengan kerja yang banyak documentation, stress apa semua. Dan lepas daripada graduate tu sebenarnya dah pun interview. Pergi interview tapi sangat jauh daripada rumah. Dan masa tu rasa macam gaji pun tak berbaloi dengan kita punya kelulusan. So ambil keputusan tak apalah. Kita kerja sementara dulu dekat Pasar Raya. So kita kerjalah kat Pasar Raya tu. So bila dah start kerja Pasar Raya tu yang lama pula kita kerja sini. Tahu-tahu dah 8 tahun kerja sini. Macam tu. Terlama, ter 8 tahun pula kan? Ter 8 tahun pula dalam bidang retail yang memang jauh sangat-sangat yang tak ada kena-mengena dengan apa kita belajar dulu. Master tak ada lah. semua SDM, PMR, straight A lah orang kata.
saya tengok pun, alamak aku sobek. Kira adik dia berapa 1, 2 kot. Tentu lah. Macam mana penerimaan Faida sendiri bila kerja macam ni? Pernah tak macam putus harapan? Nak kata putus harapan tu tak juga, sebab kita seronok kan dalam bidang ni. Apa yang kita buat kita seronok, so kita tak ada rasa macam benda yang kita buat tu tak berbaloi tau. Cuma rasa untuk orang lain mungkin benda tu rasa macam tak setara lah dengan apa kau belajar, tapi sebenarnya tak juga. Kita happy apa yang kita buat tu. Macam saya suka kan, suka jumpa orang. Walaupun orang kata aku tak payah belajar sampai tahap ni pun tak apa, kau dah boleh masuk dah retail ni. Tapi sebenarnya sampai sekarang ni pun kalau saya tak ada pencapaian masa akademik dulu tu, tak boleh juga naik dengan cepat. Wow. So sekarang ni retail jawatan apa? So kita jadi chief cashier je. Chief kot. Chief. Ampun. Ada kata-kata motivasi selalu untuk diri sendiri ke? So kalau macam mana susah pun, hari-hari tu sebelum tidur tu tak apa, hari ni akan berakhir, esok kita akan buat yang lebih baik. Esok jangan fikir dah apa yang berlaku yang lepas tu lepas. Selalu memang saya akan fikir macam itulah. Walaupun kita sendiri yang kena positifkan diri kita balik kan, siapa lagi kan nak positifkan kita? Betul. Sanan ataupun anak saya dia tinggi macam Faida, tapi dia rasa benda tu sia-sia. Sebenarnya terpulang pada diri sendiri. So kalau kita boleh terima seadanya, kita tak payah dah nak fikir apa yang orang luar anggap pasal kita. Yang penting kita happy apa yang kita buat. Just be positive. InsyaAllah masa depan mungkin akan ada lagi rezeki yang baik. Just do your best. Setiap apa yang berlaku tu ada hikmahnya. Dan fikir life ni full of surprises tau. So kita tak tahu apa yang berlaku lepas ni. Ya Allah, terima kasih Faida. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih Jiki. Bye. Bye. Terlebih layak bekerja. Yelah. Bila kita cakap bahasa bekerja kan, sebenarnya Evni tahu apa benda yang kita terlepas pandang? Apa tu? Kita punya sahabat-sahabat tu, Kokok dengan Syahmi. Kerja kuat juga tu. Yelah, PKP tak yelah. PKP, momentum dia sama. Diorang ni graduan-graduan yang hebat juga. Mungkin ada ramai bertanya, macam Kokok dia letak Instagram dia Kokok kan. Kalau Syahmi, Instagram dia Syahmi Zalani. Pergi follow sekarang. Z American tak nak Z American? Boleh masuk juga. Okay. Alright. Program yang selalunya ditunggu-tunggu hujung minggu kita nak kongsikan rancangan hiburan #nombor 1 di Malaysia I Can See Your Voice Malaysia musim keempat diteruskan lagi minggu ni. Nantikan panel penyiasat tetap Jihan Musa, Alif Sata dan Fat Woche serta panel penyiasat jemputan minggu ni Datuk Roshamno dan juga Didi Alias. Ada juga artis jemputan kita Azlan Typewriter mencari siapa penyanyi sebenar atau penyamar bersuara sumbang hari ni 11 Julai pukul 9 malam di TV3. Yes. Takut salah buat pesan ke takut dengan Datuk Syam? Tak gaduh, sambung kat grup WhatsApp, okey? Alright. Jadi itu dia. I Can See Your Voice sekali lagi ya. Hari ini 11 malam. 11 malam TV3. Okey, jadi guys, kita hari ni best sikit lah topik dia. Sebab melibatkan kerjaya. Kadang-kadang bila kita berborak berkenaan dengan isu-isu macam ni kan, secara tak langsung dia memberi inspirasi kepada kita juga sebenarnya. Mungkin ada juga yang masih lagi tertanya-tanya, terfikir-fikir apa yang nak dilakukan musim-musim pandemik ni. Sekurang-kurangnya harapnya lah daripada program yang kita kongsikan hari ini, Janji Kerja tu dapatlah inspirasi supaya kita boleh mulakan sesuatu yang baru di fasa pandemik ni. Tapi kalau nak bagi semangat lagi ni, kita ada bawakan orang pakar ni, Zat. Ya, kita ada Nick Faiz Iskandar, Nick Zahari atau lebih dikenali sebagai Coach Faiz di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Dengan suara pun dah positif dah, Coach. Yes. Sangat positif, sangat teruja. Coach dah breakfast dah, Coach? Alhamdulillah, belum. Okey Coach, kita nak terus direct lah kepada kita punya agenda kita kan. Kita nak tanya. Okey, baik. Sejak PKP Coach kan, sejak PKP ramai yang kehilangan pekerjaan. Tapi ada juga selain daripada mereka-mereka yang merebut peluang dan sebagainya, ada juga dia macam rasanya tak apalah, aku tak payah bermilih sangat aku buat je kerja ni asalkan dapat menyara kehidupan. Kalau macam tu, Coach rasa perlu tak kita memilih kerjaya dalam keadaan kita sekarang? Okey, baik. Tentang pemilihan kerjaya ni, pada saya, ia adalah satu perkara yang perlu sebenarnya. Nak pilih kerjaya, mesti nak kena pilih. Tapi, walaupun memilih, jangan kita terlalu nak memilih lah. Okey, nak terlalu memilih. Okey, nak kena ada orang kata daripada segi keutamaan kita. Okey, keutamaan kita untuk memilih kerjaya kenapa? Okey, of course sekarang ni memang nak dapatkan orang kata sumber keuangan untuk kelangsungan hidup lah kan. Alright. Dan bila memilih kerjaya ni nak kena pilih yang sesuai dengan keadaan diri kita lah, dengan keadaan orang kata PKP-nya, PKPD-nya, memang nak kena pilih yang bersesuaian. Okey, nak bersesuaian dengan orang kata keadaan keluarga kita, sebab lifestyle kita sekarang ni dah berubah dah. Okey, lifestyle kita sekarang ni dah berubah dah hampir
360 360 darjah dah sekarang ni. So memilih kejayaan itu perlu, tapi janganlah terlalu memilih kejayaan, Zack, Hefni. Coach, itu perkataan yang kadang-kadang timbulkan confuse kat orang. Macam bagi saya sendiri pun, saya sebenarnya bila orang cakap macam tu, saya cakap, maksudnya macam mana? Perlu memilih kerjaya, tapi jangan terlalu memilih. Maksudnya macam mana kita nak pilih tu? Okey. Maksudnya tak terlalu memilih ni, katakanlah kalau company tu, kalau kita dapat kerja dengan satu company, lepas tu company tu dah bagi macam contohnya gaji mungkin tak seperti mana gaji kita yang terdahulu lah. Alright, tak seperti mana gaji terdahulu, tapi dia berikan kepada kita benefit, banyak cover daripada segi medical benefitnya, lain-lain benefit lah. Okey, walaupun gaji tak sama seperti dulu, tapi kita boleh pilih pekerjaan tu. Kesesuaian dengan bidang kita jugalah. Kesesuaian dengan keadaan. Sebab kalau kita nak pilih gaji seperti yang sebelum-sebelum ni, mungkin dalam keadaan sekarang ni agak susah sikit. Tapi susah tak bermaksud mustahil. Okay. Jadi dia lebih kepada gaji itulah. Tangga gaji itu jangan terlalu memilih lah. Ya, betul. Faham. Okey, nak tanya juga dengan Coach, kalau kita nak ceritakan sekarang dengan keadaan sekarang ramai yang terkesan akibat kehilangan kerja. Macam Coach kata, jangan terlalu memilih. Tapi ada juga situasinya, kalau yang tak terlalu memilih pun, tapi peluang pekerjaan dalam bidang yang mereka lakukan ni tak ada. Jadi macam mana kalau mereka ni nak cuba ke bidang lain tu, boleh ke Coach? Boleh, tak ada masalah. Sebab sekarang ni kalau macam contohnya kalau nak pilih kerjaya daripada segi kalau kerjaya yang profesional macam doktor, engineer, accountant, lawyer, yang tu memang kerjaya yang perlukan kelulusan yang khas lah. Alright, kelulusan yang khas. Tapi kalau kerjaya yang tak ada kelulusan yang khas, contohnya nak jadi sales representative ke, marketing representative ke, yang tu boleh, tak ada masalah untuk sesiapa daripada mana-mana background sekalipun untuk mencuba. Malah ada di kalangan orang kata yang diberhentikan kerja mencuba kerjaya yang baru. Contohnya seperti jadi graphic designer, jadi copywriter, banyak-banyak lagi perkara yang boleh dibuat. Selain daripada apa yang kita tengok tadi, Zamin kan, home cooked food contohnya. Alright, so banyak sebenarnya. Pilihannya ada dan tak semestinya nak bergantung kepada kelulusan kita semata-mata. Okey, cakap pasal kelulusan kan, Coach kan. Ada orang yang fikir dia tak layak, mungkin kelulusan dia tak sesuai. Tapi ni pula ada lagi satu isu ni berkenaan overqualified, Coach. Untuk mereka-mereka yang macam ni, macam tadi pun kita ada tengok bikisan Kokok dengan seorang yang temu bual tu kan. Dia overqualified tapi dia memilih kerjaya yang macam relax-relax, santai je. Kalau macam tu apa pendapat Coach? Okey. Tentang overqualified ni, truthfully lah, secara jujur yang saya cakap, overqualified ni dia atas individu tu sendiri. Okey, individu tu sendiri. Kalau macam daripada sudut syarikat, sebenarnya overqualified ni dia tak ada isu sangat sebenarnya. Lagi dia alu-alukan. Asalkan individu tu boleh terima dengan offer yang nak diberikan, settle. Okey, kira okey. Alright. Dan saya sebenarnya pernah terburuga pelajar master. Okey, pelajar master untuk satu jawatan yang mana bila kita kata untuk jawatan ni sebenarnya untuk mereka yang ada degree, okey, degree, tapi you ada master, so you okey tak, boleh terima tak dengan kerja ni dengan rate degree? Dia kata okey, tak ada masalah sebab memandangkan dia pun belum ada pengalaman kerja lagi. So dia jadikan tu adalah peluang untuk dia dapatkan pengalaman kerja. Gaji dia letak nombor 2. Yang penting dia dapat pengalaman kerja dulu. Itu yang paling penting. Pengalaman tu yang susah nak dicari tu. Tapi Coach, nak tahu lah, mungkin Coach ada buat research sikit tentang statistik dan antara pekerjaan-pekerjaan yang paling famous lah di musim pandemik ni, Coach. Boleh kongsikan? Okey, antara pekerjaan yang paling famous yang setakat ni berdasarkan pengamatan saya sendiri, antaranya adalah home cooked food, maksudnya buat makanan daripada rumah, dapatkan order dan sebagainya. Okey, itu yang pertamanya. Ada yang keduanya, ada yang jadi rider makanan, tak kisah dah rider makanan yang berniaga sendiri ke ataupun yang lain-lain, jadi rider. Dan ada juga peluang pekerjaan yang mungkin orang jarang-jarang sekali yang mungkin terlepas pandang juga, antaranya adalah jadi freelance. Contohnya freelance copywriter, freelance web developer, freelance graphic designer. So banyak freelance yang boleh dibuat. Dan tak lupa juga kalau macam contohnya kalau memang kita ni ada kata kebolehan untuk menjual, boleh jadi dropshipper juga. Alright. So sebenarnya daripada segi peluang pekerjaan untuk dapatkan income tu sebenarnya banyak, Hafni, Zack. Okey, sangat banyak. Nak kena kreatif sikit.
Okey, coach, lagi satu nak tahu kenapa orang kena tahu kepentingan dan pemilihan kerja yang sesuai dalam musim macam ni, coach? Macam yang coach macam kita duk discuss sekarang kan. Kenapa orang kena tahu benda ni? Okey. Untuk pemilihan kerja ni pada saya pentingnya untuk tahu macam mana kita nak pilih kerja. Pada saya ada dua perkara. Okey, dua perkara. Yang pertamanya adalah untuk lihat daripada segi orang kata the add value yang akan tambah nilai diri kita bila kita kerja dalam sesuatu bidang. Contoh, kerja apa-apa sekalipun dia ada nilai dia tersendiri. Tak kisahlah daripada jadi rider ke jadi cashier ke, dia ada nilai dia tersendiri. So penting untuk memilih kerjaya supaya apa yang kita pilih tu dia akan membantu kita, dia akan jadi macam satu batu loncatan untuk daripada satu kerjaya kepada satu kerjaya yang lain. Okey, daripada satu kerjaya kepada satu kerjaya yang lain. Tu yang pertama. Yang keduanya adalah jenis kerjaya yang kita pilih akan membentuk corak hidup kita. Mungkin sebelum ni kita kerja duduk dalam aircon. Ni Zat, kita duduk dalam aircon. Tapi bila kita dah decide nak jadi rider, memang kita nak kena berpanas sepanjang hari. Okey. Sebab tu daripada pemilihan kerjaya tu nak kena tengok daripada segi diri kita sendiri boleh adapt tak dengan kerjaya yang baru. Faham. Sebab kita tak nak bila kita pilih kerjaya yang tak kena dengan diri kita, dia boleh mengundang masalah macam contohnya tak sesuai pula. tekanan, betul. Okey. Kita tak nak pergi kerja juga pilih. Sebab tu nak kena pilih. Baik. Coach, nak tahu juga Coach, mungkin yang terakhir ni kan, saya rasa masalah yang paling utama yang masih lagi ada adalah orang risau, orang berkata. Contohnya kita cakap pasal industri yang terkesan. Contohnya industri penerbangan kan. Contoh hari ini seorang pramugari berhenti kerja, tiba-tiba pula nak bekerja jadi rider penghantar makanan. Dia risau, orang cakap, dia ni dulu kerja macam ni, sekarang dah macam ni dah. Jadi macam mana nasihat Coach untuk mereka yang ada pemikiran sebegini? Okey, so buat semua rakan-rakan pendengar kita, tak kiralah anda yang berada di depan kaca TV ataupun live FB Borak Kopitiam kita, nasihat saya, we are in this together guys. Okey, kita dalam orang kata keadaan yang perik ni kita lalui bersama-sama. Dan jangan sekali-kali kita rasa macam putus asa dan merajuk dengan Allah. Okey? Dan teruskan berusaha dan berdoa, insya-Allah semua akan turut mendoakan kita. Mudah-mudahan kita dapat lalui ujian ni dengan baik sekali. Okey? Baik. Jangan Jadi, Coach, malu dan teruskan bersabar. Baik, Coach, terima kasih banyak di atas nasihat yang ringkas dan luar biasa. Mungkin Coach boleh kongsikan Facebook pada mereka yang ingin follow dan tahu perkembangan Coach Faiz. Okey, baik, kepada anda yang ingin mendapatkan tips motivasi, nak mendapatkan kata suntikan semangat dan sebagainya, nak dapatkan tips-tips kerjaya, boleh follow saya di page saya, Coach Nick Faiz. Dan kepada mereka yang mungkin tengah mencari-cari cara untuk mendapatkan kerja, boleh dapatkan buku saya juga, Mudah Dapat Kerja. Okey, dan semoga insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya saya untuk membantu anda yang berada di luar sana. Sama-sama kita. Terima kasih Coach. Stay safe. Baik, terima kasih. Alright, semangat itu dia. Jadi macam-macam kan, bila kita dengar kata-kata semangat macam ni membuatkan kita pun rasa kita perlu kadang-kadang. Kita kadang-kadang kita ni manusia. Kadang-kadang ada masa kita rasa down. Jadi dengan adanya motivasi sebegini kadang-kadang boleh membangkitkan semula semangat kita untuk mulakan sesuatu yang baru. Okey. Alright. Jadi itu F ni, kita ada benda nak kongsikan dengan penonton kita. Di mana dekat sini Nestle Malaysia bersama Media Prima ingin menyeru rakyat Malaysia untuk terus bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Dan marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat-sahabat kita di barisan hadapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta. Dan daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayo bersama kita hentikan wabak ini. Jom saksikan VT ni. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Alright, itu dia. Jangan lupa terus mendaftar. Kalau belum mendaftar, semak selalu MySejahtera bila tarikh untuk divaksinasi. Okey, kita nak bagi laluan sekarang ni untuk Jom Masuk TV bersama dengan kita punya tetamu khas yang ada ni. Mok Sumon. Let's go. Saya Memsu, founder kepada perniagaan Moksu Mall. Kepakaran saya membantu anda menjadi usahawan yang hebat dan luar biasa, insya-Allah dengan izin Allah Taala. Dan kepakaran saya juga membantu anda wanita di luar sana. Rata-rata kita dengar masalah yang dihadapi oleh wanita-wanita di luar sana. Biasanya masalah toner kulit tidak sekata, parut-parut di muka, kulit kusam, selalu penat, letih, lesu, tidak bermaya.
Okey, jangan risau. Kita ada produk JK Love Kopi. Kopi wanita seanggun bidadari. Satu kotak hanyalah RM60 sahaja. RM60 sekotak, tetapi kami menawarkan set penjimatan. Untuk membeli secara lebih murah dan lebih jimat, anda boleh buat pembelian sebanyak 3 kotak. Okey, 3 kotak JK Love Kopi kami tawarkan dengan hanya harga RM65 sahaja. Jimat RM15. Untuk pengetahuan anda di luar sana, platform Osumol adalah salah satu pusat membimbing usahawan secara dekat di mana kami membantu wanita-wanita di luar sana berniaga dari rumah dengan modal yang kecil, dan macam mana nak dapat keuntungan yang besar, kami akan bantu bagi bimbingan dari masa ke semasa secara offline dan juga online. Okey, dengan bermodalkan RM100 saja, RM115 saja, kita akan bantu anda macam mana kita menjana pendapatan dari rumah sehingga kita dapat RM245 seminggu, dan boleh menjana pendapatan sehingga 4 angka RM1,050 hanya dalam masa sebulan sahaja. Berniaga dari rumah, ada bimbingan, ada produk berkualiti, insya-Allah anda kami bantu. Jadi sekiranya berminat, sekali lagi boleh hubungi nombor telefon yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, seronok hari ni kita nak cerita lagi pasal kalau yang kehilangan kerja, apa nak buat, apa nak dilakukan, kerja mana yang boleh pilih. Itu tadi kita dah bincangkan semua kan. Tapi sebelum tu, yelah, kita faham musim-musim PKP ni ramai duduk kat rumah. Ini ada satu drama kita nak kongsikan kalau siapa yang nak tengok. Drama Takdir Yang Tertulis, drama yang mendebarkan jiwa jutaan penonton di Malaysia. Kini di TV9 antara konflik bahagia, rasa cinta dan konspirasi harta dengan lakonan hebat Nak Zainal, Nazim Osman, Elvina Muhammad, Elvin Chong dan ramai lagi yang tiada tandingannya. Jadi anda telah ditakdirkan untuk menonton kembali Takdir Yang Tertulis setiap Isnin dan Selasa 9.30 malam, 2 episod berturut-turut di TV9, juga di Astro 149, saluran My Freeview 109. Itu dia, boleh tengok sama-sama. Ini barisan-barisan pelakon yang luar biasa ni. Luar biasa. Saya kenal tu, luar biasa semuanya. Memang luar biasa. Baik, jadi kita macam-macam lah, kerjaya dan kerjaya. Lagi satu, sekarang ini kalau orang yang tak bekerja, mereka suka meluangkan masa untuk volunteerkan diri menjadi sukarelawan. Jadi sekali kita ada satu bikisan yang nak dikongsikan bersama dengan anda yang telah disediakan oleh, macam biasalah, sahabat kita Syami Zailani. Jom kita saksikan. Baik, boleh saya kongsikan bagaimana boleh berminat untuk menjadi seorang sukarelawan di pusat pemberian vaksin? Okey, kalau nak katakan sukarelawan ni sebenarnya sebelum pandemik ni lagi memang dah ada cita-cita nak berkecimpung dalam kegiatan sukarelawan ni. Cuma kali ni nampak peluang tu cerah sebabkan aktiviti-aktiviti pemberian vaksin ni lah. Ada mesej daripada kawan-kawan dalam grup, ada pihak daripada KBS tengah mencari sukarelawan. Start dari situlah, terus bagi nama, terus dapat tempat dan terus bertugas. Sebenarnya apakah rutin ataupun tugas-tugasan yang perlu dilakukan sebagai sukarelawan dekat pusat pemberian vaksin ni? Bagi contoh macam kami ni, MyVac, sukarelawan MyVac dengan bawah KBS, kami ditugaskan untuk jaga stesen 1 dan stesen 2, iaitu satu of course untuk cek suhu dan juga cek appointment vaksin yang datang. Tapi untuk saya lebih kepada pendaftaran dan juga kemaskini maklumat untuk vaksin yang datang lah. Pengalaman yang berat tu boleh dikatakan ada juga dari segi melayan kenah-kenah vaksin ini lah. Sebagai contoh, seorang ni datang dengan temankan mak, tapi dia tak dapat appointment lagi, so dia berkeras untuk nak dapatkan vaksin sekali. Ada satu ketika tu tempoh untuk warga mas. Jadi ramai warga mas yang datang dengan berkursi roda, MySejahtera pun tak ada. So benda-benda macam itulah kadang-kadang yang boleh dikatakan cabaran jugalah. Jadi kerja kami lebih kepada membantu dan kalau boleh memudahkan proses vaksin ini datang untuk ambil vaksin lah.
Risiko kami di sini tak sehebat risiko di pusat-pusat kuarantin, di CAC ataupun di hospital. Tetapi penyelaras kat sini pun tak abaikanlah aspek-aspek SOP, aspek keselamatan. Sebagai contohnya, kami di sini kebanyakan diwajibkan untuk pakai 2 lapisan face mask. Cek suhu, kami diwajibkan untuk daftar, untuk check in MySejahtera. Jadi SOP semua pun tak ditinggalkanlah di sini. Baik, boleh saya kongsikan apakah harapan dan juga saranan saya yang mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita di luar sana mengenai kepentingan tugas sebagai seorang sukarelawan dan juga pentingnya mengambil vaksin. Kalau pada sesiapa yang ada masa terluang, yang ada keupayaan, boleh ceburkan diri dalam aktiviti sukarelawan ni. Sebagai contoh di sini, di IDCC saja, saya boleh nampak golongan daripada budak baru habis SPM sampailah ke profesional dan CEO company yang boleh dikatakan turut sama tanpa mengira penat lelah, tak kira wang ringgit, semua sama-sama membantu dalam aktiviti sukarelawan ni. Sama-sama kita terus sahut seruan kerajaan untuk herd immunity, untuk kita capai herd immunity, dan kalau boleh kita nak habiskanlah pandemik ni secepat mungkin. Ya, itu dia. Bukan senang tau kita nak menjadi sukarelawan ni. Bukan mental saya yang kuat, hati bukan ikhlas. Saya nyari-nyari hilang fokus. Kenapa? Sebab produser saya buat countdown tadi, suara dia dah macam menyanyi. Faham, musim pandemik ni. Dan nak jadi penyanyi pula. Saya cuba elak F ni nak komen pasal benda tu. Tapi F ni cakap pasal sukarelawan, Zack dengan cerita F ni pun ada jadi sukarelawan juga. Mungkin F ni boleh share Tak adalah sukarelawan mana pun. Sebenarnya saya sekarang tengah menggerakkan inisiatif bersama dengan kawan-kawan je. Kita cuba nak bantu kejiranan kita. Kita faham kan musim pandemik ni. Jadi kita ada kongsikan dekat social media, bukan niat untuk menunjuk, tapi niat untuk sama-sama mengajak siapa yang berkemampuan untuk sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan lah. Jadi kalau yang nak join tu boleh, orang lain boleh join F ni tak? InsyaAllah boleh. Ada kita kena tengok nanti update dari masa ke semasa. Sebab kita pun takut sebenarnya nak ajak ramai-ramai ni. Follow Instagram F ni saya. Kawan nanti. Alright. Baik, jadi cakap pasal sukarelawan, kita di talian ada seseorang ni yang macam ini lagi hebat. Ini sukarelawan yang lagi hebat ni. Okey, kita ada Adrian Eddie Xiao Chi Hua. Merupakan seorang sukarelawan dan juga aktivis masyarakat, dan Adrian sekarang berada di Papa Sabah, Adrian. Ya, selamat pagi Zack, selamat pagi Efni. Tadi kata nak panggil uncle? Dia ni dah sudah lah tu. Okey. Adrian, umur 20-an. Masih muda lagi awak. Tapi macam mana awak boleh seawal umur sekarang ni dah fikir tentang masalah orang lain, nak bantu orang ni. Sebab selalunya kalau umur sekarang ni nak fikir nanti kerjaya apa, belajar apa kan. Tapi awak lebih kepada nak membantu orang tu. Macam mana boleh terdetik tu? So, Eddie start dengan misi bantuan ni daripada tahun lalu lagi. Time kita punya PKP fasa pertama tu. So, pengen beritahu sini yang Eddie yang sebelum ni bukanlah yang sekarang ni lah. Macam sebelum ni, Eddie mungkin mau sedekah sedikit pun susah. So, Eddie, panggilan Eddie Eddie. Okey. So, masa PKP tu kan, dan itu masa duduk rumah kan. So nampaklah time tu banyak orang susah. Ada juga yang PMAD direct minta susu, minta pampers semua kan. So masa tu memang Eddie rasa macam terdetik lah di hati untuk bantu dorang ni. Masa tu guna duit Eddie sendiri lah. Time tu memang Eddie tidak post langsung. So ada satu kisah budak ni Eddie post di Facebook Eddie sajalah untuk bagi awareness untuk orang lain kan. So kisah tu dia jadi viral, then ramai orang begitu Eddie, why not buatlah tabung dana untuk bantu orang yang susah dengan COVID ni. So dari situlah Eddie buat tabung dana tu. So sampai ke hari ni lah Eddie bantu orang-orang susah apa semua sampailah ke hari ni lah. Faham. Okey Eddie, kita tahu sekarang ini kita berada di fasa yang sangat mencabar dan ramai orang memikirkan tentang diri sendiri juga. Tapi kita nak tahulah, macam kebetulan kita dapat sendiri berbual dengan Eddie kan. Siapa sebenarnya inspirasi dan idola Eddie untuk membuatkan Eddie rasa semangat untuk jadi sukarelawan macam ni? Eddie punya inspirasi tidak lain dia bukanlah mungkin inspirasi Zack dan Efni juga, iaitu Ustaz David Liu kan. So masa PKP tu duduk rumah tengok video Ustaz David Liu pergi bantu orang sana sini kan. So macam terinspirasi dengan apa yang dia buat. Macam terfikir, okay, why not aku pun mau macam ni juga, aku pun mau bantu orang juga. So then dia kira macam Eddie punya big inspiration lah untuk Eddie buat semua benda ni. Terharu dengan dia punya usaha semua kan.
Faham. Jadi boleh saya katakan sebenarnya permulaan tu daripada tengok video Ustaz Abid Liu lah, Eddie. Ya, betul. Ya, itu memang first lah bila tengok video dia kan macam rasa tersentuh, terinspirasi, sedih kan sebab di sekarang ni ramai orang susah di Malaysia kan. So why not Eddie pun boleh bantu sedikit untuk kasih senang dorang, buat dorang tersenyum apa semua kan. Betul. Eddie, cabaran setakat sekarang memberikan bantuan apa antara cabaran yang besar? Kalau cabaran yang besar, kalau sebelum ni pernah lah Eddie pergi satu tempat ni di daerah Beaufort. Eddie kena naik perahu pergi seberang sungai, dan masa tu baru habis banjir di Beaufort tu. So lumpur tentu memang dia sampai dekat betis lah lumpur untuk pergi ke satu rumah. Time tu Eddie mau hantar telefon untuk satu orang budak ni. Dia viral di Facebook. Dia belajar online. Time banjir tu dia tersampan untuk cari lain tu. So tu kira macam antara yang mencabar lah sebenarnya dia antar bantuan. Selain pergi tempat yang jauh-jauh yang makan masa berjam-jam kan, dengan jalan yang teruk lagi pergi pedalaman situ. Memang banyaklah situasi yang mencabar masa dia antar bantuan, tapi syukur semua dipermudahkan. Okey, Eddie, kita nak tanyalah kan, macam sekarang ni Eddie merupakan seorang sukarelawan, tapi sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ini, Eddie buat apa sebenarnya? Eddie berniaga ke dan sebagainya ke? Sebab ramai orang tertanya-tanya macam mereka sukarelawan ni, selain daripada dana bantuan yang datang daripada orang daripada rakyat yang lain, macam Eddie sendiri mana datang dana tu Eddie? Itu yang orang nak tahu. Pekerjaan sendirilah maksudnya sebagai apa tu? Okey, sebelum COVID ni kan, Eddie ada juga berlakon sikit-sikit juga, suka-suka ya lah kan. Berlakon. Ada juga lah sikit-sikit. Selain tu Eddie tolong family jaga kedai. So itu je lah Eddie punya pekerjaan. Kira macam banyak masa free lah untuk buat misi bantuan ni. Lepas tu dana tu pula, Eddie memang banyak lah orang sumbang, banyak orang tolong. Eddie pun ada yang Eddie nak kenal. Setiap hari ada aja yang masukkan dalam akaun. So sebenarnya dorang lah hero sebenarnya. Eddie cuma orang tengah je untuk sampaikan dorang punya amanah kan. Cuma mungkin dorang bukannya mau turun padang, tapi mungkin dorang tidak masa mau pergi sana sini kan. Faham. Eddie, nak tahu juga Eddie, sebab Eddie dah pergi menghantarkan bantuan, tadi ada pengalaman, macam-macam pengalaman, macam-macam cabaran kan. Tapi macam mana sebenarnya Eddie kenal pasti kawasan-kawasan yang perlu dibantu tu Eddie? Ada orang bagi tahu ke, ataupun Eddie jalan-jalan jumpa ke, ataupun macam mana? So far yang sebelum-sebelum ni memang Eddie akan minta orang yang tinggal di situlah, akan bagi Eddie detail lah orang-orang susah semua. Maksudnya ada juga diberitahu lah. Apa tu? Maksudnya diberitahu. Dia akan bagi detail lah. Macam contoh Eddie mau pergi daerah tu, Eddie akan minta Eddie perlukan dalam 10 hingga 15 rumah lah untuk bagi bantu tu. Okay, ada juga kisah-kisah yang macam di viral di Facebook semua yang Eddie pergi Eddie pergi tolong lah. Ada juga lah macam tu. Okey, Eddie, sekarang ni kita tahu ramai yang memerlukan bantuan dan sebagainya lah. Kita nak tanya secara peribadi, Eddie rasa sampai bila yang usaha murni ni akan diteruskan, Eddie? Bagi Eddie akan teruskan selagi Eddie mampu, selagi ada orang sokong, selagi ada orang yang teruskan sumbang dana tu, Eddie akan teruskan sampailah bila-bila lah. Sebab bagi Eddie, orang yang susah ni akan sentiasa ada. Mungkin kita nak tahu di sekeliling kita apa semua kan. So bagi Eddie, kita hidup di dunia ni untuk tujuan untuk bantu orang susah, untuk bantu kita akhirat juga. Macam Eddie sendiri, Eddie dah pegang tiga quotes lah, tiga kata-kata lah kan. Hidup yang mungkin kita jalani sekarang ni, hidup Eddie, hidup Zack, hidup Efni yang mungkin kita sedang jalankan sekarang ni kan, mungkin adalah impian bagi berjuta orang di luar sana yang mungkin hidup mereka dari susah daripada kita. So kita kena teruskan bantu orang susah. Betul. Sebab Eddie pun mau teruskan sebar kebaikan, sebab kadang bila kita sebar kebaikan ni, bila orang ikut, pahala tu akan terus mengalir kan. Itulah. Eddie, apa yang Eddie paling seronok sekali bila menghulurkan bantuan ni? Antara yang paling best, jumpa budak-budak lah. Macam yang baru-baru ni Eddie pergi kan. Eddie pergi jumpa satu keluarga ni. Diorang ada 3 orang anak. So sekolah online lah sekarang kan. So Eddie tanya lah apa yang perlukan. Diorang malu-malu cakap. Dan diorang cakap
dorang ni lah perlukan handphone sebab untuk online dorang tidak mempunyai handphone. BDPR So BDPR. Dalam kelas tu hanya dorang saja yang tidak handphone. So dorang kena pergi sekolah ambil kertas hari-hari untuk buat online kelas. Then Eddie bagi belilah dorang mainan. So itu pun sedih juga bila Eddie bagi beli mainan tu, bagi dorang mainan, then mama dia cakap dalam dorang ni pernah ada mainan sebab dorang mampu membeli kan. So itulah kira macam kadang-kadang kita punya pemberian ni bagi kita macam kecil, tapi bagi dorang yang perlu tu memang sangat-sangat besar lah. Memang bila nampak budak-budak tu tersenyum, dorang terus pegang dorang mainan, dorang punya patung tu nampak macam sedih lah. Betul. Ya, sayu lah nampak kan. Betul. Kadang-kadang bila dapat dorang appreciate tu Ya, dorang main tilam pun, Eddie tengok pun sudah terukan, then budak tu cakap, abang janganlah tengok tilam saya malu, saya punya tilam buruk, dia cakap. So lepas tu kan Eddie tengok, dia ni lah, lepas dia bagi tilam tu, nampak dorang happy, nampak dorang senyum tu macam kira macam kepuasan lah dalam diri sendiri kan. Faham. Itulah. Eddie, kita sebenarnya faham di fasa pandemik ni kalau boleh kita nak ajak lagi ramai untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Jadi mungkin Eddie boleh berkongsi sedikit nasihat untuk mereka yang baru-baru nak mula, nak sama-sama bagi sumbangan, nak membantu mereka yang memerlukan tapi mungkin tak tahu macam mana caranya, nak mulakan daripada mana, dengan siapa nak ajak. Mungkin ada sedikit tips? Okey, mungkin ada yang orang di luar sana mungkin yang ada plan untuk buat misi bantuan juga apa semua kan. So mungkin dorang rasa macam dorang punya bantuan tu kecil, tapi jangan risau. Bila kita ada niat untuk bantu orang sesuatu, teruskan niat tu sebab kita buat benda baik, kita buat benda jahat kan. So teruskan niat tu untuk buat benda baik tu. Kadang mungkin bagi kita kecil tu pemberian, tapi bagi yang memerlukan tu sangat-sangat besar. Teruskan buat kebaikan sebab macam Eddie sendiri dipegang, kita hidup di dunia ni sekejap saja. Mungkin hari ni macam Eddie sendiri, Eddie boleh pergi sana sini antar bantuan, tapi besok mata Eddie sudah tiada kan. So pahala dan amalan tu yang akan bantu kita nanti di akhirat tu. So itulah, kita hidup di dunia ni untuk bantu kita di akhirat juga kan. Betul. Terima kasih Eddie, sungguh memberi inspirasi kepada kita semua penonton. Dan Eddie, saya rasa ramai orang cair, ramai orang terkesima dengan kata-kata yang disampaikan oleh Eddie, dan mungkin mereka boleh follow Eddie di Instagram. Kat mana mereka nak follow Eddie? So kalau macam dorang mau tengok Eddie punya misi-misi bantuan, boleh cek di IG Eddie 7, dan juga di Facebook lah. So dua-dua media sosial ni memang Eddie aktif lah, akan Eddie sentiasa update Eddie punya misi bantuan, dan di situ pun ada Eddie akan start nombor akaun. So siapa yang mau kongsi rezeki boleh bangin je lah ke nombor akaun tu. Baik. Terima kasih Eddie, terus sebarkan kebaikan Eddie. Terima kasih banyak Evni, terima kasih Zack, terima kasih Bro Kopetiam. Stay safe. Semoga kita semua terus diberi peluang untuk buat kebaikan kan. Ya, terus bila mantap kita orang kita Sabah. Susah, ada lagi yang susah daripada kita. Betul. Betul. Ya. Stay safe di sana. Okey, terima kasih. Bye. Bye. Satu segmen lah, satu situasi interview yang kita bersama dengan Eddie yang sedikit sebanyak menjentik lah hati kita. Kita rasa juga sebab apa? Bila mana kita dapat tahu tentang kesukaran dia nak menghulurkan bantuan, bagaimana orang appreciate-nya bantuan tu, walaupun bagi kita mungkin kita rasa kecil, tapi itulah kadang-kadang bila mereka yang betul-betul memerlukan, walaupun sekecil mana bantuan kita, mereka cukup-cukup bersyukur. Dan kalau kita sendiri menghulurkan tu, kita boleh tengok macam mana reaksi muka mereka yang sangat-sangat bersyukur, Zack. Betul, Leslie. Memang sungguh-sungguh memberi inspirasi. Baik, jadi rasanya tak sangka sekarang ni kita terbeganjak sikit ke segmen JMTV kita. Kita bagi laluan sekali lagi. Yes. Silakan. Pendapatan anda terjejas PKP ini, jangan risau, jom bangkit bersama Sisvel. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita binti Jaafar, Ketua Bahagian Pemasaran dan Jualan Rafina Marketing Senjam Berhad. Hari ini kami ingin mengajak anda semua untuk sertai kami di Sisvel dan jana pendapatan anda melalui produk-produk yang kami sediakan. Kami faham ramai yang terkesan dengan pandemik ini. Ada yang hilang separuh gaji, malah ada yang terus hilang punca pendapatan. Kami di Sisvel ada solusi untuk membantu anda meneruskan kelangsungan hidup sepanjang pandemik ini. Jika anda kurang pengalaman berniaga, jangan bimbang, anda akan berada dalam circle yang positif, marketing support yang berterusan dan kelas bimbingan bisnes percuma setiap minggu. Produk-produk kami juga mudah dijual dan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Apa
yang menarik, Alhamdulillah Sisfel telah melahirkan 6 orang jutawan dan ramai lagi menjana pendapatan 4 angka setiap bulan. Jadi, mari sertai kami hari ini dengan menghubungi talian tertera di skrin TV anda sekarang atau search #Sisfel Consultant dan lokasi di mana anda berada sekarang. Hanya dengan RM50, anda akan menerima 4 e-book memulakan perniagaan bernilai RM499. Satu e-book membuat jualan pertama dalam tempoh 7 hari bernilai RM197, e-tunai bernilai RM25 dan satu kelas bimbingan perniagaan bernilai lebih RM3,000. Dan segalanya adalah percuma untuk anda. Tunggu apa lagi? Mungkin ini jalan keluar yang anda cari selama ini. Sertai kami sekarang, kita bangkit bersama Sisfel. Hubungi kami, beri kami peluang, bimbing anda. Zack. Ya. Salah satu kumpulan yang Zack minat untuk tahun 80-an, 90-an, band apa? Ui, banyaklah, F. Paling. Macam saya satu ni saya memang minat lah. Siapa? Kumpulan Dhamma Sutra. Dhamma Sutra? Tahu? Nyanyi satu lagu? Saya itulah bahagian menyanyi tu kalau boleh saya ingatkan nak ulur kat awak ulur kat saya Yang tangisan dalam ketawa tu. Dah. Belanja sikit Zack. Tangisan dalam ketawa. Kenapa kita cakap pasal tu? Sabar. Ada surprise. Yes. Kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Zulhijjah menggamit rindu, hamparan maklumat, ibadah haji. لا شريك له. Mekah dan Madinah sentiasa dirindui. hayya 'alal falah. Bersamamu kasih, seumpama mimpi di dalam mimpi, terasa engkau di sisi, menemaniku sahabat. Apabila berjamkan asmara, walau sekian lama telah terpadam cinta kita. Luka yang tak terasa mengalir darah yang tak berwarna. Seketika cuma agar hilang rindu dan dahaga, agar pulih semangat kasih dan mesra seperti baru kenal cinta. Ya, siapa nak makan durian? Datang ke simpang sekolah Setiawangsa, main durian dekat sini. Harga cantik-cantik. Pasti tak orang kata tak orang kata tak rugi orang datang beli kat sini. Ingat, di main durian simpang sekolah SK Setiawangsa. Luka yang tak terasa mengalir darah yang tak berwarna, bagai cerita tanpa suara.
menjadi syair cinta. Terasa ingin ku sentuh bayanganmu, walau hanya seketika, cuma agar hilang rindu dan dahaga, agar pulih semangat kasih dan mesra seperti baru kenal cinta. Kenangan bersamamu kasih membakar gedung fikiranku ini. Terasa hidupku kini umpama mimpi dalam mimpi. Umpama mimpi dalam mimpi. Umpama mimpi dalam mimpi. Umpama mimpi dalam mimpi. Umpama mimpi. Masya Allah. Masya Allah. Wah. Bang, saya tak tahu nak kata apa. Meremang. Tak boleh tunjuk yang ni meremang bulu rumah ni. Zack, nak tahu tak antara rahsia macam mana maintain Abang Bagio ni? Macam mana? Abang Bagio kalau start dia kayu basikal, main ratus-ratus kilo tau. Betul tak abang Cuma musim PKP je belum kayu lagi Ratus-ratus kilo dia. Ratus-ratus kilo Sekarang kilo timbang durian bang. Sekarang timbang kilo. Sekarang ni. Alright. Di kiri saya ni, udang merah balik pulau. Oh. Jadi siapa nak dapat kan pergi ni bang? Niaga kepada Jabatan Pertanian Pening. Faham. Baik. Tapi itulah yang nak tahunya. Sebab saya sebelum ni saya tahu Abang Bagio ni memang aktif dengan berbasikal. Ada aktiviti grup basikal sana, basikal sini. Tapi tiba-tiba dia jadi seorang peniaga durian pula. Sejak bilanya ni? Ya, sebab bila PKP semua artis tak boleh makan. Semuanya jam. Semua kepala jadi panik. Otak tak tahu nak buat apa. Jadi saya ambil keputusan, saya sedar yang diri saya ni suka nak makan durian. Saya suka makan durian. Durian tu adalah makanan yang paling saya suka kalau tiba musim. Jadi apa salahnya kalau kita berniaga durian. Kita suka makan durian, kita share dengan orang lain supaya makan durian yang sedap-sedap. Abang Bagio, abang pakai dua kamera ke bang? Pakai dua kamera ke tu? Tak apa dengar apa dia? Tak, sebab ada bunyi bergema tu. Mungkin satu kamera tu kena mute-kan bang. Satu kamera kena? Dah mute Okey, cantik. Okay. Bang, ni kita nak tahu bang. Yelah, abang sekarang, bila kita tengok macam seorang penyanyi legenda, sekarang ni pun jual pun, buah yang dijual pun buah raja. Raja buah, durian dijual kan. Tapi kita nak, rewind sikit lah. Macam tahun lepas kan, abang sendiri muncul dengan lagu baru yang Ludani Cinta waktu PKP. Laduni. Okey. Laduni Cinta, betul. Tapi macam mana bang dalam bidang nyanyian abang sekarang ni? Abang rasa macam mana? In terms of career sebagai seorang penyanyi tu. Okey, bila saya keluar single pada tahun 2020, kemunculan Januari 2020, saya cuba untuk keluar dengan satu single, Laduni Cinta, penampilan secara solo, tidak bersama dengan Dharma Sutra. Dia mendatangkan sesuatu yang orang kata tindak balas daripada peminat-peminat yang support dia sangat bagus. Tapi bila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 tu, betul. Jadi promosi kita tergantung, tetapi tetap terus kita adakan lagu-lagu itu wujud di media-media sosial, di YouTube channel yang sedia ada. Alhamdulillah, lagu tu menerima sambutan sehingga ke 400,000 lebih viewers. Jadi saya sebagai orang lama dalam industri muzik tanah air yang dulunya secara tradisional dapat muncul dengan keadaan media sosial yang sekarang ni pelbagai jenis media sosial, ada IG, ada Facebook, ada YouTube.
Jadi dekat situ saya perlu untuk bangkit supaya menampakkan yang orang lama pun boleh bangkit untuk terus berkarya. Betul bang. Heroin pun cantik bang. Tu paling cara. Video klip heroin cantik bang. Video klip cantik. Model yang dekat dalam video klip tu yang cantik. Model lah. Model tu yang dimaksudkan. Bang, nak tanya bang, jujur lah bang Abang rindu tak nak beraksi kat atas pentas buat persembahan bang? Betul. Saya rindu sangat nak beraksi di pentas. Terutamanya di majlis-majlis makan malam. Lepas tu di majlis-majlis kata show yang berbentuk mini konsert dan sebagainya. Tetapi kerana pandemik ni saya perlu menerima hakikat dan bersabar di atas ujian Allah Ta'ala tu untuk kita diversify kepada yang lain. Supaya kita cari kerja, buat kerja lain. Jangan kita tetapkan bahawa aku kalau dah tak boleh nyanyi, aku tak boleh nak buat apa-apa. Jadi saya dapat satu peluang untuk bekerjasama dengan Jabatan Pertanian Pening ni untuk kita jadi rakan niaga dia untuk kita supply buah-buah yang high end ni, buah-buah yang premium ni. Itulah bang. Cakap pasal durian ni bang, macam mana bang sambutan durian abang okey? Oi, sambutan di kalangan komuniti penduduk di Setiawangsa ni. Kalau sampai je dekat simpang sekolah Setiawangsa ni semua tahu. Ini ada gerai Abang Bagio berniaga durian dekat simpang sekolah. Jadi kita dapat sokongan yang begitu padu, mantul kata orang budak-budak sekarang bahasa mantul Mantul. Okey bang, ini sebab durian kan bermusim bang kan. Kita nak tahulah bila habis musim durian ni perancangan abang macam mana pula? Okey, perancangan dia sekarang kami sedang telah dapat diberi kepercayaan untuk memajak sebuah dusun di Pulangan. Jadi dusun tu kita akan jaga, kita akan belai untuk jangka yang ke depan supaya kita dapat buah yang macam ni. Yang ini. La ilaha illallah. Ni apa? Black Python. Black Python. Itu macam nama ular, Black Python. Blackton. Jadi kita kena buat suatu perancangan yang lebih ke depan lah supaya kalau tak ada musim nanti kita akan buat benda-benda yang orang kata tak ada yang pelik-pelik sangat lah. Maknanya kita dah ada lah kita punya matlamat untuk tuju ke arah yang lebih kata ke depan lah bang Faham. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan. Saya ni bang bukan apa. Zack ni dia tak kenal bang. Dia ingatkan buah durian tu nama dia Black Python. Tak, tersilap. Tersilap bang. Saya pun tak... Telefon ni abang. 0196321111. Dia bagi nombor telefon tu. Ini first time ni. Artis bagi nombor telefon dalam TV ni. Bang. Terus dia call. Bagi tahu, tanya. Tak faham. Aku cerita daripada A sampai Z. Bang, nak tahu bang satu benda bang. Sebab abang ini baru kiranya mulalah berniaga dalam bidang menjual durian ni kan. Masa awal-awal abang start tu, macam mana penerimaan peminat abang sendiri? Ada peminat yang pertama sekali bila dia orang sampai je dekat gerai, dia kak nak makan buah apa kak? Dia terkejut. Ini bukan abang yang pelakon tu ke? Ini bukan abang yang nyanyi tu ke? Relax kak, cool. Sekarang kak nak makan buah apa? Hari ni saya berniaga durian kat sini kak. Jadi dia pun seronok lah. Jadi antara advantage-nya ialah bila artis tu berniaga, dia macam kita menyanyi juga. Bila kita buat persembahan, kita eye to eye contact dengan kita punya fans. Nampak? Jadi kita bila berniaga ni, kita berniaga jual buah benda yang orang faham, buah durian. Dan yang menjualnya adalah selebriti. Jadi itu antara yang menjadi advantage untuk keterujaan orang nak beli. Jadi nampak. Uish. Tak nampak Datuk Awi tadi. Tapi saya ada tanggungjawab saya. Saya perlu menghidangkan sesuatu buah yang betul-betul berkualiti tinggi, premium, orang makan sedap dan dia tak maki saya dan dia tak baling kulit durian kat badan saya. Ya Allah. Aduh bang. Tapi abang, saya suka tengok lah. Kita suka tengok dekat studio ni, tengok abang betul enjoy lah. Nampak kan? Betul menghayati. Kita mencelah pun tak dengar tadi. Itu lah. Nampak dia enjoy betul berniaga durian dan sebagainya. Lagi satu, jangan malu. Betul. Jangan malu. Jangan letakkan diri kita dari satu par yang terlampau tinggi supaya sampai kita jadi paranoid. Jangan. Jadi kita kena
menerima hakikat dalam satu masa tu kita perlu berdiri di atas bumi yang nyata untuk kita buat sesuatu yang lebih boleh manfaat untuk masyarakat. Kayu basikal buat untuk masyarakat. Berniaga pun kita buat untuk masyarakat. Jadi itu yang paling penting. Okey bang, itu yang kita nak tahu bang. Macam mana abang bagi semangat kepada diri sendiri bang untuk macam tak rasa malu dan sebagainya, sebab tadi abang ada cakap macam tu kan. Jadi apakah yang mendorong abang untuk terus kerja keras macam ni bang? Sebenarnya saya pun macam orang lain juga. Bila datangnya pandemik COVID-19 ni, semua orang down. Semua orang jadi susah hati. Alamak, biasa kita dapat income yang tetap. Aku nyanyi sekian-sekian bayar, dah confirm dapat payment yang dah fix. Tetapi bila kita buat sesuatu yang baru, dia tidak menjanjikan kita akan dapat satu salary yang sama macam mana kerja kita yang sebelum tu. Jadi kita kena meletakkan sokongan daripada kalangan kawan-kawan yang baik-baik. Maknanya betul, bang. Jadi penting juga. Bila ada kawan-kawan yang baik-baik yang bila kita share, buat brainstorming untuk buat sesuatu, apa kita langkah-langkah kita nak buat supaya kita boleh survive. Dan keadaan dah setahun dah artis Malaysia ni tak boleh cari makan. Ni dah masuk tahun yang kedua. Jadi ini bukan kaleng-kalengnya dugaan ni. Ya bang, betul. Berdoa ni kita kena ada bergerak berserta dengan perbuatan untuk buat apa untuk masa depan kita. Tidaklah kita kata berniaga durian ni boleh kaya raya, tapi sesuatu pilihan untuk boleh kita buat kerja. Untuk kita bekerja tu yang penting. Bila kita tak bekerja, setahun dah 3 bulan duduk rumah makan tidur, semua dah jadi ayam daging kan. Jadi eloknya kita buat sesuatu lah. Betul bang. Perkongsian yang sangat bermanfaat abang Betul. Itulah. Cuma kadang-kadang tu yalah kita nak pada video call ni sambil-sambil abang bercakap sambil-sambil keluar muka durian. Tu kadang-kadang fokus lagi sikit bang. Kok boleh singgah makan durian kat sana ke? Okey. Ya, betul. Okey bang, boleh kongsikan. Kalau kata Hasni. Kalau misal kata dia orang tak tahu, boleh dia call saya. Boleh call bang Call je saya 0196321111. Alright. Simple, direct boleh cakap dengan saya. Okey bang, kongsi Instagram bang. Tahu orang nak follow Instagram. Instagram saya Bagio MY. Alright. Baik, jadi guys, jangan lupa untuk terus follow Abang Bagio kita, dan siapa ada kat area Setiawangsa, belilah durian bersama dengan Abang Bagio dan timnya. Baik. Betul. Terima kasih. Nampak macam dah tak boleh fokus tak boleh fokus, rasa nak pergi makan durian. Apa pun, terima kasih Abang Bagio. Assalamualaikum. Dan kepada penonton-penonton Borak Kopitiam yang saksikan kita dari jam 8 pagi hingga 9.30 pagi, terima kasih banyak-banyak. Terus bersemangat. Macam biasa, kita kena terus terinspirasi dengan macam-macam yang kita nampak, yang baik-baik kita ambil, yang tidak baik kita jauh-jauhkanlah. Jadi jangan putus asa. Di fasa pandemik ini kita cuba cari peluang yang ada untuk teruskan kelangsungan hidup, dan paling penting jaga SOP. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Hari Sabtu Ahad.